Baiklah, semua kita lihat kepada aliran kerja yang pertama, iaitu kita mulakan dengan nombor 1, mengenal pasti masalah. Bila kita pilih untuk mengenal pasti masalah, sebelum kita untuk memilih model fungsi, ni kita lihat kepada masalah. Situasinya tadi kita ambillah meja. Okey, langkah pertama adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi individu. Perlulah berhadapan dengan sesuatu masalah bagi mengenal pasti masalah tersebut. Contoh, meja kayu tidak dapat menampung beban daripada objek buku tersebut. Jadi seterusnya kita menyelaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okay, perkara yang kedua, kita senaraikan macam mana kita nak selesaikan masalah meja yang tidak dapat menampung beban iaitu buku tersebut. Okay, kalau saya yang pertama sekali, saya akan pilih untuk melihat kepada struktur kaki meja. Okay, sekiranya meja tu kayu, mungkin kekuatan kaki dia kurang memuaskan. Jadi saya fikir saya nak tukarkan kaki meja tersebut menggunakan kaki besi. Okey, pilihan yang kedua, mungkin saya juga akan memilih cara yang lebih mudah, iaitu memeriksa skru ataupun cantuman kaki meja kepada meja tersebut, muka meja tersebut. Okay, mana tahu sekiranya memang masalah yang terdapat ialah pada skru meja tersebut. Okay, setelah kita dah senaraikan, tadi saya dah senaraikan dua pilihan, jadi kita buat pilihan tersebut. Antara dua pilihan tersebut, yang manakah pilihan yang sesuai? Okay, jadi bagi saya akan pilih pilihan yang pertama lah, sebab pilihan yang pertama tu lebih baik, iaitu kita menukarkan kaki meja kayu tersebut kepada besi. Seterusnya, nombor 5, okay, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, bila kita dah tukarkan kaki meja kepada besi, maknanya kaki tersebut lebih kuat dan meja tersebut mampu menampung beban buku yang banyak di atasnya. Jadi di sini masalah selesai. Jadi kalau kamu lihat nombor 5 kepada circle di bawah ni, pilihan dia ialah ya, iaitu masalah selesai. Iaitu masalah tersebut ialah bukan masalah inventif. Okay, seterusnya kita lihat kepada aliran kerja ni, aliran kerja yang sama sahaja, cuma saya nak buat situasi kedua, iaitu sekiranya pilihan penyelesaian masalah yang nombor 1 tu kita nak tukarkan kepada tidak dapat diselesaikan, iaitu jawapannya tidak. Sama sahaja, kita tengok yang pertama, meja tidak dapat menampung berat buku yang berlebihan. Lepas tu kita tengok pilihan yang kedua, menukarkan kaki meja kepada besi dan memeriksa skru pada penyambung antara muka meja dan kaki meja. Membuat pilihan, iaitu menukarkan kaki meja kepada besi. Okay, seterusnya proses menukarkan kaki meja tersebut, dan yang seterusnya kaki meja menjadi lebih kuat. Okey, ini berlaku sekiranya kita nak buat kepada tidak. Okey, iaitu meja menjadi lebih berat kerana kaki besi tersebut adalah berat. Jadi bila meja menjadi lebih berat, kalau kamu tengok rajah 1.1.4, tenaga 4 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. Jadi permasalahan dia ialah meja menjadi lebih berat, iaitu memerlukan 4 orang untuk mengangkatnya. Jadi di sini jawapan ialah tidak.
Bila tidak, dia ada lagi masalah yang lain. Okey, perkara ini berlaku sekiranya masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jadi sekiranya pilihan yang nombor 1 tadi, iaitu menekan kaki meja kepada besi itu kamu tidak setuju. Okey, kita ambil pilihan yang kedua, iaitu memeriksa skru pada penyambung antara muka meja dan kaki meja. Jadi saya ambil, kalau saya akan ambil pilihan yang kedua ni sebab dia lebih mudah, lebih simple. Okay, sekiranya meja tu boleh diperbaiki, boleh. Kalau tidak boleh diperbaiki, buang je lah. Okay.
Sebelum kita teruskan kepada slide-slide lain, mari kita lihat dulu dalam buku teks, iaitu bab 1, iaitu bahagian 1.2 analisis fungsi. Apakah yang akan anda pelajari, iaitu membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, melukis sistem fungsi, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, di sini kamu akan berlaku sedikit kekeliruan lah. Okay, yang penting apa poin yang kamu perlu tahu: maksud analisis fungsi, sistem fungsi dan juga model fungsi. Okay, kita teruskan kepada (1.1.1.2.1) iaitu hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Baca sikit dalam buku teks. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Analisis fungsi, apabila analisis fungsi dibuat, fungsi setiap komponen yang melengkapkan sesuatu produk akan dinyatakan. Contoh, komponen bagi sesebuah kerusi ialah tempat duduk. Okay, penjara kerusi, kaki kerusi, skru dan juga kerangka kerusi. Komponen tersebut saling berhubung antara satu dengan yang lain dengan kepentingan fungsi masing-masing. Bermaksud setiap komponen yang ada pada kerusi ni dia ada fungsi masing-masing, dia ada tugas masing-masing. Contohnya, jika mana-mana komponen itu pincang, maksud pincang tu bermasalah, maka fungsi produk tersebut akan terjejas. Contoh, apabila skru tu berkarat, skru kerusi yang patah akibat berkarat akan menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandar kerusi tertanggal. Dekat sini dia nak menunjukkan sebenarnya kerusi tu mungkin bukan rosak disebabkan faktor fizikal, tetapi komponen pada skru tadi. Skru tadi bila dia berkarat dia akan patah. Jadi secara tidak langsung kerusi tu dia punya penyandar dia akan tertanggal. Dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Produk membentuk sesuatu sistem bagi produk itu sendiri. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Objek pula menerima kesan daripada fungsi produk dan sebagainya lah. Kalau tengok lebih nanti awak akan pening, jadi kita fokus apa yang perlu kamu faham. Ini adalah sedikit pengenalan. Ini ialah kita panggil produk tu, kita panggil sistem, iaitu menjalankan fungsi dia, iaitu objek ni menerima kesan, contoh kerusi tadilah. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Kita tengok kepada terus rajah jadual di bawah, beberapa produk, fungsi dan objek. Ini kita panggil clue lah, perkataan yang sesuai. Contoh, kalau produk tu ialah meja, fungsi ialah memegang buku. Meja memegang buku. Memanglah meja tu tak ada tangan, tapi dia nak dimaksudkan, nak disampaikan maksud dia begitulah. Kalau produk tu ialah cawan memegang air, maknanya cawan tersebut dia menampung kandungan air di dalam dia. Jadi cawan memegang air. Yang ketiga, klip memegang kertas. Iaitu klip tadi dia memegang kertas, iaitu dia mengemaskan kertas. Jadi kita gunakan istilah memegang. Manakala yang keempat ialah kereta mengangkut manusia. Kereta tadi, manusia duduk di dalam dia dan fungsi kereta tadi ialah mengangkut manusia. Ini ialah istilah-istilah yang memang dah digunakan yang sesuai.
kita rujuk dalam buku teks iaitu 1.2.3 itu membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Jadi saya bagi sedikit pengenalan apakah itu garisan interaksi. Kita tengok situasi yang dia bagi. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Okey, permasalahan dia ialah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Jadi masalah dia ialah punca utama yang menyebabkan meja tersebut bergoyang dan tak stabil ialah skru yang berkarat. Okay, situasi bagi masalah meja di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.2.3. Garisan interaksi digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Kita tengok simbol yang bernombor 2, 3 dan 4 merupakan masalah fungsi bagi sesuatu komponen. Okey, simbol-simbol ni dia tak akan berubah kalau kamu buat latihan ke buat jumpa nota ke, dia sama saja. Tengok yang nombor 1 tu berguna, garisan lurus iaitu berguna. Nombor 2 garisan putus-putus iaitu berguna tetapi tidak mencukupi. Dan garisan yang ketiga, garisan tebal iaitu berguna tetapi berlebihan. Dan yang keempat garisan beralun iaitu garisan yang bermasalah. Okey, yang bermasalah. Contoh tadi meja tadi bergoyang. Kita tengok di atas ni. Okey, meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Okey, meja tadi bergoyang dan tak stabil. Jadi dia menggunakan garisan nombor 4 itu bermasalah. Okay, lihat kepada model fungsi. Kalau kamu lihat dekat slide seterusnya, slide yang sebelum ni saya sudah buat sedikit lakaran pemahaman iaitu bentuk-bentuk kita panggil super system, objek dan juga produk. So ada perubahan di situ. Okay, kalau tengok model fungsi dalam buku teks iaitu menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dan kesannya dalam satu sistem. Okay, kalau kamu tengok rajah di sini iaitu menunjukkan satu model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Macam saya cakap tadi itulah. Okay, yang lantai ni kita panggil super system. Okay, kaki meja ni produk, muka meja ni pun produk, buku ni ialah objek, skru ni pun kita panggil objek. Okay, kamu boleh lihat lantai ni super system iaitu persekitaran lantai, dia memegang kaki meja pula memegang muka meja. Okey, kaki meja tadi dia sebenarnya dia merujuk kepada situasi tadi bergoyang. Bila bergoyang garisan tu berguna tetapi tidak mencukupi lah. Okey, kalau muka meja kepada buku, bila meja bergoyang automatik buku tadi mungkin boleh jatuh atau beralih kedudukan dia. Jadi kita akan pilih garisan berguna tetapi tidak mencukupi iaitu garisan putus-putus. Okey, bila tadi dia kata situasi tadi itu Ahmad tadi dia ternampak skru yang mengikat kaki meja, muka meja dan kaki meja berkarat. Jadi skru ni ialah kategori berguna, masih lagi berguna, meja tersebut masih lagi pada kedudukan dia cuma bergoyang. Jadi kita akan pilih berguna tetapi tidak mencukupi. Okay, bukanlah sampai satu tahap meja tu roboh tapi dia bergoyang saja. Jadi skru tadi masih lagi memegang muka meja, masih lagi memegang kaki meja tetapi tidak mencukupi. Jadi faktor atau punca kita tengok di sini. Garisan interaksi kelembapan skru kaki meja dan muka meja adalah yang bermasalah. Jadi keadaan ini berlaku iaitu punca utama dia ialah skru yang mengikat kaki meja itu berkarat. Jadi benda yang perlu ditukar ialah skru, iaitu kelembapan, faktor kelembapan yang menjadi punca skru tersebut berkarat.
masalah fungsi dan punca masalah. Dia rujuk kepada buku teks tersebut. Dalam penyelesaian masalah secara inventif, masalah dapat dikenal pasti melalui analisis fungsi komponen produk. Melalui kaedah ini, masalah dapat dikesan dan mudah mencari alternatif penyelesaian. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah, iaitu yang pertama, kita kenal pasti masalah pada model fungsi dan juga pada komponen yang terlibat. Masalah dan komponen meja terlibat dapat dibuat kesimpulan seperti yang berikut. Okey, mencari punca masalah ni ialah sebenarnya kita terdapat banyak persoalan lah. Bila kita nak selesaikan satu masalah, sama ada awak ataupun saya, kita akan cuba mencari apa jua punca dia. Seberapa banyak persoalan yang kita akan timbulkan masalah dia. Okey, kita tengok balik di sini, rajah ni masalah meja bergoyang dan tidak stabil. Ini ialah dia punya punca masalah. Okey, dari punca masalah ini, inilah kita panggil analisis berantai punca dan kesan. Saya ringkaskan dia macam ni lah. Kita mencari, kita baca dekat sini artikel ni. Tujuan analisis berantai punca dan kesan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi satu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Okey, maknanya kita sebagai orang yang mengkaji sesuatu produk, kita akan cuba menghasilkan banyak persoalan. Okey, kenapa meja ini bergoyang? Macam mana nak selesaikan masalahnya? Okey, kalau kita dah tukar skru, adakah skru tu boleh tahan lama? Okey, macam mana kita nak pastikan skru tersebut tahan daripada panas dan hujan? Itu semua masalah lah. Masalah yang kita boleh ambil dalam jadual ni. Okey, jenis-jenis halangan dia seperti semula jadi. Mungkin panas, hujan dan kelembapan. Kelembapan ni contoh dalam tandas, dalam rumah. Okay, yang seterusnya halangan sains dan fizik, iaitu momentum dan graviti. Okay, ini mungkin berlaku penggunaan kita, maksudnya keadaan bentuk apa kita panggil, keadaan persekitaran yang tak stabil, contoh lantai yang tidak rata. Ia menyebabkan penggunaan kerusi atau meja tu yang terlalu banyak, menyebabkan meja itu mudah rosak. Okey, sifat yang ketiga ialah sifat asas objek, itu manusia sendiri, kebolehan manusia sendiri, sama ada manusia yang menghasilkan produk tersebut ataupun manusia yang menggunakan produk tersebut. Okey, itu juga mempengaruhi halang-halangan dia lah yang menyebabkan punca masalah berlaku. Okey, ini yang ada dalam buku teks. Meja tidak stabil. Ini saya cakap tadi. Okey, persoalan. Mengapa muka meja tak stabil? Okey, mengapa pula skru tu longgar? Kita dah tukar skru tu longgar kan? Okey, bila dah skru longgar, bila letak dekat luar, kena panas hujan, skru pula berkarat. Okey, kalau skru tu tak kena panas hujan, mungkin juga meja tu berada dalam bilik yang lembap, iaitu tak terkena dengan cahaya matahari, pun skru boleh berkarat. Kita tengok yang pertama tadi balik. Kaki meja tidak stabil. Kenapa? Mengapa? Skru kaki meja longgar. Dia disebabkan apa? Mungkin tadi masalah yang sama, skru berkarat. Jadi kita akan mencari masalah dan demi masalah. Kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Ini ialah berkaitan dengan super system. Okey, apa itu super system? Apa itu objek dan juga produk? Awak boleh rujuk kepada slide yang saya sudah buat secara ringkas.